Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada channel ini. Nah, kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang, admin ucapkan. Oke, saudara-saudara, antara tumpuan rakyat Malaysia. Bukan sahaja PRN Sabah, bukan sahaja pilihan raya umum ke-15, tetapi yang terdekat, pilihan raya kecil Dun Air Kuning. Nah, ramai yang akan bersuara kepada penyokong kerajaan, akan berkata calon kerajaan pasti menang. Ada yang kata calon PN akan menang. Bahkan sebelum ini ada gesaan kepada PAS untuk tidak bertanding bagi memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional. Jadi saudara-saudara, ada satu soalan yang terlintas di fikiran saya. Hari ini, antara ahli politik yang terkenal, tapi yang kini tidak memegang jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Parlimen. Saya nak tanyalah dengan korang semua, bagaimana kalau Mahathir hari ini yang bersama-sama dengan PN jadi penasihat SG4 bertanding pada Dun Air Kuning PRK tersebut, manakala Khairy Jamaluddin yang mungkin akan membuat comeback dengan menjadi calon bagi Perikatan Nasional bagi PRK Dun Air Kuning. Ini adalah antara dua nama yang saya teringatlah. Adakah mereka berdua relevan untuk bertanding bagi PRK Dun Air Kuning? Nah, saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Boleh klik produk tersebut, mana satu yang sesuai dengan Anda, mana yang ngam di hati, ngam di mata. Boleh klik order macam biasa, macam dekat Shopee. Nah, kita teruskan saudara-saudara. Bagaimana kalau KJ masuk PN dan menjadi calon bagi PRK Dun Air Kuning, calon di bawah Perikatan Nasional, dan begitu juga Tun Mahathir yang kita dapat lihat kini bersahabat baik dengan PAS, dengan Perikatan Nasional. Nah, mungkin boleh jadi juga kerana ini menjadi satu landasan kepada KJ untuk membuat epic comeback rasanya, dan Mahathir juga mungkin tidak mustahil juga untuk jadi calon kerana tidak ada had umur. Walaupun usia Mahathir pada tahun ini mencecah 100 tahun, kita dapat lihat beliau masih lagi aktif dalam politik, walaupun di arah rehat, walaupun sudah dikatakan kala teruk pada PRU15, rehatlah Mahathir, janganlah kacau kerajaan, janganlah kacau pentadbiran Anwar dan sebagainya. Gesaan kepada Mahathir untuk rehat. Mahathir dah kritikal dalam keadaan politiknya, tidak mampu tumbangkan Anwar. Tapi kita dapat lihat seringkali Tun Mahathir membuat kenyataan-kenyataan di media sosial. Jadi makna kata beliau masih mahu aktif dalam politik. Jadi saya nak tanya Anda yang menonton video ini, bagaimana kalau KJ ataupun Mahathir benar-benar masuk PAS ataupun PN dan jadi calon bagi PRK Dun Air Kuning dan mungkin pada PRU16. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih saudara-saudara, tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah tengok-tengok, scroll mana satu produk yang sesuai dengan Anda, mana yang ngam di hati, melekat di mata, melekat di hati. Jangan kasih lama, klik produk itu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendengar kononnya ada ahli parlimen dalam kerajaan yang akan berpaling tada terhadap Anwar Ibrahim. Setelah timbul isu yang melibatkan bekas Perdana Menteri ke-9, isu kes rasuah melibatkan bekas Perdana Menteri UMNO yaitu Ismail Sabri, timbullah satu pertanyaan. Kononnya ada 14 MP yang bakal tarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim, bakal berpaling tada.
Adakah salah satu daripada 14 MP itu yang kononnya yang menjadi kabar angin itu nama Ismail Sabri pun turut termasuk di dalam senarai itu? Tapi ini satu pengakuan Ismail Sabri yang paling kita nantikan. Tetap sokong Anwar. Ismail Sabri nafi ada MP tukar fikiran. Akhirnya Ismail Sabri dalam satu kenyataan ini menunjukkan beliau tetap menyokong Anwar Ibrahim dan tidak ada MP yang tukar fikiran. Makna kata tidak ada MP yang berpaling tada. Jadi persoalan yang seterusnya adalah ada pula spekulasi yang berkata kabar angin ataupun cerita netizen yang berkata RM 177 juta yang ditemukan SPRM kononnya adalah dana untuk proyek Tebuk Atap. Adakah dana itu digunakan untuk membeli MP UMNO, 14 MP UMNO untuk tarik sokongan Anwar dan masuk Perikatan Nasional? Nah, pada akhirnya Ismail Sabri mematikan, menafikan perkara-perkara ini. Ismail Sabri menegaskan yang dia tetap memberi sokongan penuh kepada Anwar sebagai PM mengetuai Kerajaan Madani. Kenyataan itu sekaligus mengesahkan ahli parlimen Bera terbabit menafikan kabar angin bahwa dia bersama 13 ahli parlimen BN telah menarik balik sokongan mereka kepada kerajaan. Sebenarnya cerita ini sudah lama dan pada peringkat awal saya tidak mahu layan kerana perkara tersebut tidak benar, tapi ia berterusan melalui tulisan dan video. Jadi akhirnya saya terpanggil untuk menjawab. Nah, ini adalah pengakuan terbaru Ismail Sabri bertarik 23 Mac. Perkara ini tidak benar, kononnya sudah pun keluar. Tapi sebenarnya tiada siapa keluar UMNO atau BN. Sebaliknya kita kekal dalam kerajaan. Ismail Sabri yang kini dalam siasatan SPRM tidak menolak kemungkinan pihak tertentu yang berniat jahat menyebarkan fitnah terhadap 13 ahli parlimen lain, khususnya dirinya. Malah tambah bekas naib presiden UMNO itu, dakwaan berkenaan bertujuan untuk memecah belahkan hubungan antara pemimpin parti serta menimbulkan kesangsian sesama ahli parlimen BN. Jadi saudara-saudara, kalaulah 14 MP BN ataupun UMNO ini, cerita ini sampai ke telinga Muhyiddin yang sebagai penerus PN, sampai ke telinga pembangkang, mereka pasti merasa gembira kerana ada MP yang bakal menarik sokongan Anwar. Tapi akhirnya Ismail Sabri mematikan, menafikan perkara ini. Jadi saudara-saudara, tiada MP yang akan berpaling tada, tiada MP yang akan menarik sokongan menurut Ismail Sabri. Apa komen Anda?